بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu nasihat yang pernah diungkapkan di salah seorang di antara sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah di antara salah seorang sahabat Nabi yang terlibat dalam Ghazwatul Mu'tah di Jordan, dan beliau gugur syahid dalam peperangan Mu'tah di Jordan, makamnya di Jordan. Satu hari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya'khudhu biyadin nafar min ashabi. Satu hari dia berjalan dengan sahabat Nabi yang lain, kemudian dia pegang tangan sahabat Nabi yang lain. Macam kita lah, kita nak melintah jalan, bawa anak kita kecil tu, kita pegang tangan. Yang dia tak reti apa lagi, tengok kiri kanan kereta, kita pegang tangan anak kita. Pegang tangan anak kita itu sebab apa? Sebab nak menjaga keselamatan anak kita. Sebab kita sayang ke anak kita. Kita pegang tangan tu waktu nak melintasi jalan. Abdullah bin Rawahah ya'khudhu biyadi. Satu hari dia pegang tangan sahabat dia. Kemudian dia berkata, fayaqul ta'alau nu'min sa'ah, ta'alau falnadhkurullah wa nazdadu imanan bi ta'atih la'allahu yadhkuruna bi maghrifatih. Ini bukan hadis, ini kalam-kalam hikmah, nasihat yang diungkapkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah. Apa maksud dia, tuan-tuan? Bila dia pegang tangan sahabat dia, dia kata, ta'alau, mailah join dengan aku, mailah duduk dengan aku, mailah bersama dengan aku, nu'min sa'ah, beriman seketika dengan Allah. Abdullah bin Rawahah ni bukan bermaksud kata sebelum dia pegang tangan sahabat Nabi itu bukan bermaksud dia tak beriman, tak. Nak bagi tahu bahawa sebelum duduk dalam majlis yang mana mengingati Allah seketika itu, sebelum tu kita banyak kerja. Betul tak? Kita kalau buat kerja ni, nak kena selesaikan tugasan-tugasan dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Rawahah pegang tangan, ta'alau nu'min sa'ah, mai ikut aku, jom kita duduk dalam satu majlis. Majlis tersebut kita beriman seketika dengan Allah. Ta'alau falnadhkurullah, mailah join dengan aku, mailah ikut dengan aku untuk kita mengingati Allah. Wa nazdadu imanan bi ta'ati, mudah-mudahan Allah menambahkan iman kita dengan ketaatan kita pada Allah. La'allahu yadhkurna bi ma'rifati, mudah-mudahan dengan kita mengingati Allah dalam majlis tersebut, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Itu nasihat Abdullah bin Rawahah, ta'alu nu'min sa'ah. Ada satu lagi nasihat yang diberikan oleh seorang sahabat Nabi salaf, Umair bin Habib al-Khattabi radhiyallahu anhu, yaqul imanu yazidu wa yanqus. Iman ni, tuan-tuan, konsep dia boleh meningkat dan dia boleh menurun. Waktu meningkat, jangan boleh sekat dah. Memang semangatlah, tuan-tuan, silap-silap satu hari satu juzuk pun boleh. Iman time meningkat, iman time semangat. Tapi iman ada ketikanya dia boleh menurun, wa naqsan, dia boleh menurun. Faqila wa ma ziyadatuhu wa naqsanuhu, kata sahabat Nabi yang lain, wahai Umair, macam mana yang kata iman tu boleh meningkat dan macam mana iman tu boleh menurun?
Kata dia, qal idza dzakarana Allah azza wa jalla wa hamdahu wa subhanahu fadzalika ziyadah. Sesiapa yang banyak menyebut nama Allah, yakni berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengungkap subhanallah, fadzalika ziyadah, itu yang menyebabkan iman kita meningkat. Wa idza ghafalna, dan jika sekiranya kita lalai dengan Allah, tak tahulah kita lalai dengan apa, tak fikir dan sebagainya, wa dhayya'na, itu menyebabkan kesempitan dalam diri kita. Fadzalika nuqsanah, dan itulah yang menyebabkan iman kita berkurang. Dua nasihat ini diungkapkan dua orang sahabat Nabi yang terkenal untuk kita ambil pengajaran berkaitan dengan nasihat yang cukup penting untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kita nak tutup dalam mukaddimah ni, riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Tirmizi dalam sunannya. Dalam hadis riwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian menjumpai satu taman-taman syurga, kalian pergi taman tu. Kalian masuk dalam majlis itu. Kemudian sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman syurga? Ikut kefahaman kami, taman syurga ni maknanya lepas kiamat. Kiamat baru masuk syurga. Ni tak kiamat lagi, masih hidup. Ada kata taman syurga. Wa ma riyadul jannah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal hilaqul dzikr. Majlis yang mana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat yang lain, halaqatul ilm, iaitu majlis ilmu, yang mana kata ulama, inna majalisul dzikr hiya riyadul jannah fid dunya. Itu di antara taman-taman syurga di muka bumi Allah ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan bagi alasan yang banyak kalau kita ni tuan-tuan tak sempat untuk menghadiri dalam kuliah-kuliah ataupun majlisul ilm. Kita sibuk macam mana pun tuan-tuan sekalian, jom sama-sama kita memenuhi majlis-majlis ilmu di qaryah kita, di kampung kita. Tak boleh tiap hari pilah seminggu sekali, tak boleh seminggu sekali, pilah sebulan sekali tuan-tuan. Kalau sebulan sekali pun tak mampu, maka kita kena muhasabah dan buat koreksi diri balik. Takut-takut di dunia kita tak sempat untuk duduk dalam riyadil jannah, taman-taman syurga. Risau kita di hari akhir esok, Allah tak pilih kita untuk masuk ke dalam taman-taman syurga yang sebenar. Dua nasihat daripada sahabat Nabi dan satu hadis yang saya nukil dari Imam Ahmad dalam Musnad dan Imam Tirmizi dalam sunannya. Mudah-mudahan mukaddimah ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Pada muka surat 223, muka surat 223, iaitu pada bab apa? Muslihat iblis terhadap orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Hari tajuk dia pada pagi semua ni tuan-tuan. Kita nak tengok orang yang selalu mengajak orang, nasihat dekat orang, melarang orang buat benda mungkar dan sebagainya. Ada ataupun tidak kelompok ni ditipu sebenarnya oleh iblis laknatullahi alaih. Kita dah kata bahawa puak-puak ni puak dakwah ni, puak ni geng-geng ustaz ni, belum tentu lagi. Kadang-kadang lebih teruk iblis merosak hamba Allah seperti ini. Kata dakwah tu bagus dah, itu soal yang lain. Tipu daya iblis itu soal tipu daya yang lain. Baik, kita tengok perenggan yang pertama. Orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dapat dibezakan menjadi dua golongan. Yang pertama, orang yang pandai dan orang yang jahil. Pertama, amal ma'ruf nahi mungkar, ada orang yang buat kerja dakwah ni, memang dia pandai, memang dia cerdik, memang dia ada ilmu berkaitan dengan hal tersebut. Dan ada satu lagi kelompok yang dia teringin nak buat kerja dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar, tapi dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Sebab tu dalam hadis sebut tuan-tuan sekalian, kalau kita nak dunia, fa'alaihi bil ilm, kan? Mesti dengan ilmu. Kalau nak akhirat, mesti fa'alaihi bil ilm, dengan ilmu.
Kalau nak kedua-duanya, dunia dan juga akhirat, fa'alaihi bil ilm. Mesti menguasai, maksudnya mesti kena ada ilmu. Ilmu pengetahuan. Ya. Kata Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, iblis menyusup ke dalam diri orang yang pandai ataupun berilmu melalui dua jalan. Kita tengok orang yang pandai, orang yang ada ilmu ni tuan-tuan, macam mana iblis nak merosakkan dia. Ini ada cerita ada ilmu ni. Kelompok yang pertama, kata Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih, memperelok tindakannya, mencari kemasyhuran dan ujub kerana amalannya. Ada ilmu, pandai bercakap, pandai baca kitab, pandai mengulas Al-Quran, pandai mengupas hadis-hadis Nabi SAW, tapi rupanya ada niat di sebalik itu. Sebab tu tuan-tuan, soal keikhlasan kepada Allah itu kita tak tahu. Dia dengan Tuhan saja. Kadang-kadang hak duk dengar ni lebih ikhlas berbanding hak duk cakap keluar Quran hadis ni. Hak duk dengar tu, dia tak ada kepentingan apa. Tak ada kepentingan apa. Tak ada siapa suruh main masjid ni. Tak ada ambil attendance ke apa ke, ambil kehadiran ke siapa masuk kuliah subuh hari ni apa sebagainya. Tak ada. Mai hanya semata-mata nak dengar kuliah ilmu, nak duduk dalam majlis ilmu dan mengharapkan keampunan daripada Allah SWT. Hak tu ya tujuan kita pun. Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih mengatakan bahawa ada kelompok yang pertama, dia pandai berkaitan dengan ilmu dakwah, ilmu al-ma'ruf nahi munkar, namun nak mencari kemasyhuran dan juga ujub. Pertama, kata Imam Ibn Jauzi, telah diriwayatkan daripada kami satu sanad daripada Ahmad bin Abdul Hawari. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Salman berkata, aku mendengar Abu Ja'far al-Masyhur menangis saat dia menyampaikan khutbah Jumaat. Tiba-tiba sahaja aku merasa marah dan terbesit di dalam hati untuk bangkit untuk memperingatkan tindakannya. Itu selagi dia sudah turun dari mimbar, namun aku pun juga merasa enggan untuk menghampiri khalifah. Maka aku pun siap sedia hendak memperingatkannya, sementara orang yang duduk sambil mengarahkan pandangan kepadaku. Lalu aku berfikir untuk bersikap baik agar aku tidak dibunuh olehnya dengan cara yang tidak benar. Maka aku pun duduk ataupun diam saja. Cerita ada macam ni tuan-tuan. Ada sanad, ada seorang yang ada ilmu pada zaman ini, yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi ini. Dia ni orang yang ada ilmu, dan orang tahu kata dia ni orang yang tegak, orang yang ada ilmu. Satu hari ada ketika mana berlagu, seorang khatib sedang membaca khutbah, kelakuannya melampaui batas. Adalah dalam dibahas oleh para fuqaha, ya, melampaui batas dari sudut ucapannya ataupun perbuatannya. Kemudian seorang alim ni tuan-tuan, dia kata dia ni kalau lepas sembahyang lagi aku nak pergi jumpa dia. Aku nak tegur dia. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kawan tu dah turun, dah selesai solat Jumaat dan sebagainya, dia berfikir kembali, kalau aku tegur lagi, dia ni rapat dengan khalifah, dia ni rapat dengan pemerintah, silap-silap kalau aku tegur lagi ni, khalifah penjarakan aku ataupun khalifah bunuh aku. Dia takut untuk menyampaikan kebenaran. Dan untuk apa? Sebab nak selamatkan diri dia, ataupun untuk nak menjaga kedudukan dan juga kemasyhuran pada waktu itu. Kalau aku tegur lagi, orang tak ikut aku, kan? Followers aku ramai ni, 1 juta contohnya. Kalau aku tegur benda-benda yang tak betul, daripada 1 juta tinggal 10 orang contohnya. Tapi orang yang amanah dengan ilmu, orang yang jujur dengan ilmu, salah tetap salah. Walaupun siapa pun yang bercakap ini salah, kena sebut salah. Tapi nak tegur tu mesti dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Bukan dengan maknanya dengan maki hamu dan sebagainya. Maki hamu ni tuan-tuan tak ada dalam agama. Tak ada dalam agama. Kalau ustaz tu dia bawa agama tapi dia nak maki hamun kat kita tuan-tuan,
Dia duk maki hamu dekat ceramah-ceramah, dekat speaker, apa dah, dekat meja kuliah dia. Jangan mendekati ustaz begitu. Kenapa? Karena Islam itu ialah membina tamadun akhlak, tamadun ilmu dan tamadun akhlak. Bagaimana dia membawa dakwah dan membawa agama Islam ini dalam masa yang sama, dia sedang meruntuh tamadun Islam. Akhlak yang berlaku pada waktu ini, amanah dengan ilmu, jujur. Itu sekalian, bukan mudah untuk amanah dengan ilmu. Kadang-kadang banyak kepentingan dia kena jaga. Hari kalau aku cakap tadi, orang kata aku macam-macam, tapi benda tu salah, kena cakap, kena amanah. Inilah yang dilalui oleh para pejuang agama, orang yang amanah, ulama yang rabbani. Boleh lihat saja ramai ulama-ulama kita tuan-tuan, pada waktu hidupnya dia dipenjara. Betul tak tuan-tuan? Dipenjara. Al-Imam Ibn Qayyim dalam I'la' al-Muwaqqi'in dipenjara dengan guru dia. Ya, Al-Imam Nawawi kena buang jawatannya dan dipulau pada waktu itu. Imam Nawawi, tokoh-tokoh ulama rabbani pada zaman dia tengok pemerintah yang zalim pada waktu itu dan dia dipenjara, dibuangkan jawatan. Itulah yang dilalui oleh ulama yang rabbani, amanah dengan ilmu. Nah, ketika mana Al-Imam Bukhari, Imam Bukhari, kitab sahih Bukhari tuan-tuan, dia dibuang tempatnya sendiri. Saya bukan reka cerita, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Tarikh Tabari, Tarikh Al-Bukhari, bagaimana kehidupan dia. Waktu dia hidup orang tak mau dengan dia, tapi bila dia wafat, kitab dia menjadi kitab yang pertama yang paling sahih di antara kitab-kitab sunnah yang lain. Setelah Al-Quran, dia ranking nombor 1 sekali dalam kutubus sunnah. Waktu zaman hidup dia orang buang dia. Sebab dia cakap benda yang benar. Dia lawan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kena rotan, kena tibai, kena penjara. Imam Ahmad Ibn Hanbal, ulama musyrik mutlak. Ya. Nah, tuan-tuan sekalian, tegas. Betul-betul. Salah. Tapi dengan hikmah, tapi dengan akhlak. Ya, nah? Pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, marah terhadap diri sendiri. Barangkali inilah yang berlaku pada awal mulanya, atau barangkali itulah yang berlaku saat melaksanakan amal ma'ruf, kerana dia mendapat pelecehan dari orang yang mengingkari dia. Ini kelompok yang kedua. Dia ada ilmu, dia tahu benda tu salah, tapi dia tak berani nak tegur. Pasal apa? Takut orang peleceh dia. Takut orang peleceh. Betul tak? Ada kelompok lagu ni, tak apa, aku biar malas nak cakap. Dia pun tak cakap apa. Benda kemudian kemungkaran itu berleluasa. Kemungkaran terus berjalan dan terus berlaku. Karena tidak ada ulama dan juga pendakwah untuk berani mengatakan tidak kepada benda tersebut. Tuan sekalian, ni berlaku konsert di Bukit Jalil, Coldplay. Ya, pukul 7 pagi daripada pacak beratuk duduk dalam stadium Bukit Jalil. Konsert tu malam. Depa boleh tunggu konsert tu pukul 7 pagi dah pacak duduk dekat duk beratuk nak masuk. Macam kuliah maghrib sekali ni tuan-tuan. Pukul 7 pagi tu dah duduk dah nak tunggu siapa ceramah malam ni. Tu kalau ceramah lah. Ni konsert tu. Bila duduk sembang-sembang, ustaz, apa hukum kalau orang yang pergi konsert tu kemudian dia solat musafir, solat jamak qasar? Kita kata tak boleh. Pasal apa? Sebab syarat bagi jamak qasar mestilah perjalanan itu tidak bermatlamatkan maksiat. Pergi ke konsert tu maksiat. Kita kena tegas dalam hal ini. Siapa maksiat pada ustaz? Kami nak bergembira, bergembira boleh nak agama. Mufti wilayah persekutuan telah keluarkan isyadul fatwa. Dr. Luqman Abdullah, berdosa orang Islam pergi ke sana. Betul sekalian. Kata ustaz, dia sokong Palestin. Sokong Palestin apa? Maka mempromosi LGBT. Ya. Bercanggah dengan norma kemanusiaan, fitrah manusiawi. Ya. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah. Penuh kita tengok tuan-tuan. Bila kita tengok apa yang berlaku pada hari ini.
Banyak lagi kerja pada para pendakwah ni kena buat kerja, tuan-tuan. Anak-anak muda kita penuh itu. Dia tak ada dalam masjid. Penuh dalam studio. Ramai. Tuan-tuan sekalian, ya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Baik, kembali kepada perbahasan ni. Kalau mereka tidak bercakap benar, dia berkata kalau aku cakap benda betul ni, orang tak setuju dengan aku, orang pelekeh aku tidak ada tempat dalam masyarakat, sebenarnya dia sedang ditipu oleh iblis. Oh, ini berat tuan-tuan kerja orang ilmu ni. Berat orang kerja orang yang ada ilmu ni, tuan-tuan. Kena kecam, orang tak suka, awal itu orang suka. Kadang-kadang masyarakat pun satu. Hak mana kena dengan dia, dia suka. Hak mana tak kena dengan dia, aku tak boleh pakai ustaz ni. Kita tengok dulu ustaz tu cakap apa. Betul tak, tuan-tuan? Dengar dulu ustaz tu cakap apa hujahannya, apa pembuktiannya, barulah kita buat keputusan. Ni tak kena dengan kita punya selera, kita tolak ustaz ni tak boleh pakai. Jangan macam tu. Kita berinteraksi dengan ilmu. Islam ialah agama ilmu. Dengar dulu apa nak cakap. Fayastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dengar bagi elok, kemudian buat pilihan dengan cermat. Namun orang ilmu yang tidak jujur dengan ilmunya, takut dengan peleceh orang, takut dengan kedudukannya dan sebagainya, dia sanggup tak cakap benda hal tersebut, benda yang betul itu, demi untuk menjaga kedudukan dan juga kemasyhurannya. Hal ini disebut dalam nas Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Ali Imran ayat 110. Yang bermaksud, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh ke arah ma'ruf dan mencegah ke arah kemungkaran, dan berimanlah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 104, kalau kalian nak jadi orang yang berjaya, orang yang terbaik di kalangan hamba Allah, hendaklah kalian menyeru ke arah kebaikan dan juga menyuruh ataupun melarang orang yang melakukan kemungkaran. Kena ada kelompok ni, tuan-tuan. Kelompok ni kena ada. Tapi kelompok ni dia kena hikmah, tuan-tuan. Dia kena bijaksana dalam pendekatan. Dia tak boleh serbu tak pakai helmet. Dia kena tengok dulu apa laras bahasa yang perlu digunakan, apa pendekatan akhlak yang perlu digunakan. Ini semua kecerdikan fiqh dakwah. Fiqh dakwah, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulul Dakwah. Rupanya dakwah ni pun ada disiplin, tuan-tuan. Betul tak? Dakwah ni kita nak sampaikan kepada orang pun ada disiplin dia. Ada uslubud dakwah, ada mawdu'ud dakwah, ada manhajud dakwah, manhaj dakwah. Kena ada. Bukan main sembrono lagu tu ya. Ada pendekatan dia. Orang macam ni lagu ni, orang ahli ilmu macam ni, geng ustaz ni macam ni, geng. Ada pendekatan dia tertentu. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, hari ini riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Hadis ini sangat terkenal. Nabi kata, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, dia tengok satu mungkar, dia tak duduk diam, dia ubah dengan tangan dia, dengan puasa lah maknanya. Kalau dia tak mampu untuk puasa, ubah dengan lisan, cakap itu usaha, itu ikhtiar. Hari ni mungkin tak cakap, mungkin dia pilih Facebook, dia buat YouTube, dia buat Instagram apa semua, dia bercakap, dia tegur benda yang salah. Dan jika dia tak mampu untuk buat demikian, cukuplah dia tanamlah hati dia benda tu salah, dan dia tak mau benda tu berlaku dalam kehidupan dia. Ni dah hati. Itu di antara wa dzalika adhaful iman. Kata ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam An-Nawawi pernah mengungkapkan telah banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma' yang menunjukkan kewajiban amal ma'ruf dan nahi munkar. Kewajiban banyak nas Al-Quran yang menyuruh kita ke arah itu.
Tapi ada beberapa kelompok tuan sekalian, dia hanya ajak ke arah ma'ruf saja. Orang suka. Orang suka lah tuan-tuan ajak ma'ruf. Kan, mungkar apa semua dia tak larang. Yang tu kelompok ni ramai lah orang suka. Sebab orang dia tak cegah. Sebab tu dakwah ni dia ada dua, basyir wa nadhira. Berikan berita gembira, yakni cerita tentang ma'ruf, dan satu lagi mencegah kemungkaran. Kena ada basyir wa nadhira. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok dalam kitab-kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum Mubarak Furi, bagaimana Nabi bangkit, Nabi berlarang orang melakukan penyembahan berhala pada waktu itu. Sembah berhala, benda itu salah. Ya, Nabi bangkit, Nabi tegur, benda ni salah. Berhala ini tidak memberi kesan apa-apa dalam kehidupan kalian. Dan pada bermula daripada waktu itu, maka lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka lawan. Karena Nabi tegas dengan prinsip akidah. Bai'uni ala an la tusyriku bihi syai'a wa la tusrifu wa la taznu wa la taqtulu auladakum. Nabi bagi tahu kat sahabat, ingat. Jangan mensyirikkan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan kalian membunuh anak-anak kamu sendiri. Wa la taqtulu auladakum. Ini sebutlah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kemudian sedangkan apabila orang yang melaksanakan amal ma'ruf adalah orang jahil, maka iblis akan mempermainkan dirinya. Hak tadi pasal orang ilmu. Hak kelompok yang kedua orang jahil. Dia tak ada ilmu, tapi dia nak buat juga benda ni. Nabi katalah hadis Imam Muslim kan, ballighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Hadis ni dia bagi tahu bahawa sampaikan walaupun satu ayat. Itu bermaksud dengan kadar apa yang kita tahu. Kita pastikan benda tu betul dulu, baru kita sampaikan. Betul tak? Maksudnya dengan ilmu lah. Dalam konteks pembahasan itu tuan, Al-Imam Ibn Jauzi mengatakan bahawa orang jahil yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, bila dia buat perkara, sebenarnya iblis mainkan dirinya sendiri. Dia jahil dengan dirinya sendiri. Dengan tuan-tuan sekalian, kena mengaji. Dakwah, mengaji, kena mengaji. Kan orang keluar dakwah, dia banyak melaksanakan tugas-tugas dakwah kan, tapi kena kuat juga dalam menuntut ilmu. Kena kuat dalam menuntut ilmu. Kerana agama kita adalah agama ilmu. Sehingga kerosakan yang ditimbulkannya justru lebih banyak daripada kemaslahatan yang didapatkannya. Bila dia berdakwah tak ada ilmu tuan-tuan, sebenarnya dia mendatangkan mudarat dan kerosakan kepada diri dan agamanya sendiri berbanding kemaslahatan ataupun manfaat terhadap agamanya. Sebab jahil. Itu kata ulama. Al-Imam Ibn Salah dalam Muqaddimah Ibn Salah, Nuruddin Atir apabila mentaki kitab Muqaddimah Ibn Salah, Nuruddin Atir dia membahagikan jenis-jenis jahil ni. Ada jenis jahil tuan-tuan, dan dia tahu kata dia jahil dan dia berpada dengan tindakan dia. Itu kelompok yang pertama kata Nuruddin Atir. Jahil pertama dia tahu kata aku ni tak ada ilmu. Jadi bila dia tahu dia tak ada ilmu, cakap dia pun berlapik. Tindakannya pun takat mana yang dia ada ilmu saja. Ni orang yang ada ilmu. Orang yang dia tahu dirinya jahil. Namun tuan-tuan sekalian, kelompok yang kedua kata Nuruddin Atir, orang yang jahil tapi dia tak tahu kata dia jahil. Dia jahil tapi dia tak tahu kata dia jahil. Dia jahil untuk diri dia saja. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dia tak tahu kata dia jahil, kemudian dia sampaikan kejahilan dia tu dan merosakkan orang yang sedang apa yang dia sampaikan kepada orang. Hak ni pun orang panggil jahil murakkab, bertindan-tindan kejahilan dia. Dia tak tahu dia jahil, duk mengaku kata dia pandai. Dia tahu, dia mengaku kata dia erti. Kemudian dia menyesatkan orang lain. Ini jahil murakkab kata Nuruddin Atir. Kita hati-hati, kita kena kenal, kita kena tahu kedudukan kita ni duduk di mana. Sebab tu kata ulama, al-ilmu thalathatul ashba' min dakhala bishibril awal takabbur. Kata ulama, ilmu ni tuan-tuan ada 3 peringkat. Siapa pun, apa pun yang kita menuntut ilmu, dia ada 3 peringkat ni tuan-tuan.
Peringkat yang pertama, kalau kita masuk pintu ilmu, dan kita tahu sedikit berkaitan dengan ilmu tersebut, dia akan main perasaan takabur. Ini aku ni pandai daripada orang lain, mereka ni orang bukan mengaji, aku orang mengaji. Takabur. Baru dia masuk pintu dalam menuntut ilmu. Wa man dakhala fi shibri tsani. Namun kalau dia masuk pintu yang kedua, dia pergi dalam lagi. Aku ni aku tak ada. Aku ni tak mau takabur ni, aku nak mengaji lagi. Bila dia terus mendalami ilmu, maka dia akan ada sifat tawaduk, merendah diri. Kata aku ni nak mengaji lagi ni. Aku ni tak ada ilmu apa dia. Maksudnya ada sifat tawaduk. Kalau dia mendalami lagi, dia buang, dia melepasi peringkat yang pertama dalam menuntut ilmu. Dia tak takabur, tapi dia ada sifat tawaduk. Wa man dakhala fi shibri thalith ilmu annahu ma yu'lam. Namun peringkat yang ketiga, seseorang itu sedang mendalami ilmu. Dalam istilah yang lain ialah dia alim dan pakar, maknanya scholars dalam bidang dia. Orang ni akan merasai dia tidak mempunyai ilmu, dan dia akan terus belajar dan terus belajar. Dan ini yang berlaku kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kata, semakin aku menuntut ilmu, semakin aku tak erti. Semakin banyak yang aku tak tahu. Maksudnya Imam Syafi'i duduk pada peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga. Maknanya orang alim yang dia tahu dia tak ada ilmu lagi, dia mengaji lagi, belajar lagi. Itu tujuannya. Yang duk jadi sombong takabur ni tuan-tuan, dia baca beberapa buah kitab ya. Dia tahu beberapa sudut ilmu je. Kemudian dia punya sombong dan takabur, semua dia salah. Semua dia menyalahkan orang, hak ni salah, dia seorang yang betul. Ini dia baru masuk peringkat yang pertama. Kita nak pergi sampai peringkat yang ketiga. Kalau tak boleh pergi peringkat ketiga, sekurang-kurangnya kita duduk pada peringkat yang kedua. Seorang yang sedang mendalami ilmu, tuan-tuan sekalian. Tawaduk, merendah diri. Jangan sombong dan angkuh dengan apa yang kita ada. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Mungkin kita pandai satu bab lain kita tak erti. Kita memerlukan maknanya orang ramai, ataupun kita katakan bahawa pada waktu kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Kita perlukan ini, kita perlukan ini, kita perlukan ilmu ini. Kita saling memerlukan di antara sama. Apatah lagi dalam ilmu agama. Bukan semua kita pandai, tuan-tuan. Ada ilmu agama ni dia pandai, ilmu tafsir, kita pergi dekat dia. Ada ilmu hadis, kita pergi, ilmu usul fiqh, kita pergi dekat dia. Jadi macam-macam cabang-cabang ilmu yang para alim ulama dan tutup guru ni alim dalam bidang dia. Kita kena pergi, tuan-tuan sekalian. Jangan kita menambil dalam kita tahu ke semua. Luas ilmu Allah ni, tuan-tuan. Ilmu Allah ni cukup luas. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah, takat tu dulu. Perkongsian dia Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan kita boleh belajar sesuatu daripada tipu mulus iblis terhadap orang yang melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar ini. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk bab yang baru, bab yang ke-9, iaitu bagaimana musuh iblis terhadap orang-orang zuhud. Orang zuhud. Nanti kita akan tengok apa maksud zuhud di sisi para ulama yang muktabar. Zuhud ni menurut para ulama, nak kena tengok bagi elok apa makna zuhud yang betul ini, tuan-tuan sekalian, menurut timbangan dan neraca Islam. Nanti kita akan bahas. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.